At-tawassul makna kita seru Allah Subhanahu wa taala dengan dengan amalan kita, dengan email kita, dengan kita kasih kepada orang yang soleh, kasih pada wali Tuhan, kasih pada nabi, kasih kepada rasul dan sebagainya. Itu makna kata at-tawassul. Adapun al-istighasah, istighasah ni makna kata kita minta tolong kepada perkara tu masa kita penat. Makna kata kita minta tolong kepada perkara mana-mana yang kita berasa kata ia boleh tolong kita, sedangkan perkara tu gaib daripada kita, ghaibiyah daripada kita. Kita serukan dia masa kita susah, masa kita terkepit, masa kita berasa kata tak ada jalan nak keluar, kita serukan dia. Rupa lagu tu panggil rupa al-istighasah. Maka dua perkara ni kita kena faham kata ada perbezaan yang jauh sangat. Sesungguhnya orang salaf ni, orang salaf makna salafus salih, tidaklah mereka itu memahami, mana kata mereka itu tak ada faham kata tawassul dan istighasah makna tolong sebagaimana yang difahamkan oleh orang-orang hak Ahmadiyah. Kita sebagai umat Islam nak fahamnya, walaupun kita ni orang mutaakhirin, orang duk Ahmadiyah juga, tetapi kita kuasa nak tengok, nak cari pendapat-pendapat ulama-ulama is-salaf yang dulu daripada kita, yang mereka itu kemukakan ilmu pengetahuan kepada kita ni kata mereka kecek lagu mana, faham lagu mana, mereka itu kemukakan ilmu pengetahuan kita tu macam mana. Semua tadi itu tercatat di dalam buku-buku ulama-ulama is-salaf. Kalaulah ada perbuatan lagu tu daripada mereka, nescaya dinakalkan kepada kita dengan sanad yang sabit. Dengan sanad yang sabit, dengan penjelasan yang nyata daripada mereka yang tidak ada keraguan, kesamaran apa-apa. Tapi didapati perkara tu tidak dapat dalam sejarah kata mereka itu buat khija perkara-perkara tu. Dengan sebab itu kita berhentikan diri kita sekadar mana mereka itu berhenti. Sebab kalau kita turut ulama salaf ni, ya selamatlah. Selamat. Jalan kita akan selamat menuju kenal Allah Ta'ala tu selamat, dan menuju kepada syurga Allah Ta'ala itu betul. Tu sebab tu kita nak heret mereka itu mari duk tolong syarah, mari duk tolong memahami wak faham kepada kita bahawa sesungguhnya orang salaf dulu ni mereka itu pakat tinggal belaka. Tinggal apa? Tinggal akan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi itu wafat, dengan ijma' mereka. Ijma' mereka tinggal tawassul dengan Nabi setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawi kita faham kata mereka ini tawassul dengan Nabi, makna tawassul dengan doa Nabi. So umpama hadis sahabat yang kafif tak nampaknya mata, mari jumpa dengan Nabi supaya Nabi itu berdoa kepada dia, dan dia tawassul dengan doa Nabi supaya Allah Subhanahu wa taala itu terima. Nampak tu tak? Tidak ma'ruf, tidak adanya terkenal di kalangan sahabat kata sahabat ni seru Nabi sedangkan Nabi itu gaib daripada dia. Walaupun Nabi dah hidup lagi, dia duduk di Yaman masalan, dia suruh Nabi duduk di Madinah, tak berlakulah tu. Dia datang mari kepada Madinah ni, mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, doalah kepada aku. Terkadang Rasulullah duduk atas member, ya Rasulullah, doalah kepada aku, dan sebagainya. Rupa lagu tu boleh. Boleh. Tak ada masalah gapo, kita pergi kepada umur orang hak mana kita berasa kata dia ni adalah orang soleh, orang rapat dengan Tuhan, kita minta daripada dia supaya dia tadi itu minta doa kepada kita. Tak apa. Ini adalah perbuatan yang dibuatkan oleh para sahabat dan alim ulama di kalangan ulama is-salaf. Sahabat ni tinggal tawassul dengan Nabi. Makna kata sahabat ni tak tawassul dengan
diri Nabi, dengan diri Nabi, dengan zatin Nabi, dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak tawassul lah tu. Ada pun hadis yang duk sebar-sebar di Nusantara kita pun sentiasa duk dengar daripada orang duk ceramah dan mengajar, kata tawassalu bi jahi fa inna jahi azimun indallah. Tawassullah olehmu hai umat aku dengan aku ni, dengan pangkat aku, kerana bahawasanya pangkat aku ni besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu adalah hadis palsu, hadis maudhu' yang wajib kita menjauhkan diri daripadanya kalau kita nak selamat. Kalau kita tak selamat, lagilah tak ada gapo. Jadi sahabat ni, ia tawassul dengan Nabi, wa emo ia tawassul dengan doa Nabi. Mari jumpa dengan Nabi, kamari Nabi doa. Wa emo ia tawassul dengan Nabi, tawassul dengan iman dia terhadap Nabi. Ataupun ikut dia terhadap Nabi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Tu sebagaimana rupa hak tu herayak cara-cara tawassul hak sahabat tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu di dalam jalan ni kita ni nak faham kata mereka itu tawassul dengan Nabi, tawassul dengan mereka itu ikut Nabi, turut Nabi, jinjak lakas bagaimana Nabi berjinjak. Tu cara tu tawassul lagu tu tak apa. Rupa lagu mana? Ya Allah, suruh Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, dengan sebab aku ni beriman kepada Nabi dan aku itu turut jalan Nabi dan aku itu sanjungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mung berilah hajat-hajat aku tadi itu, mung qadalah hajat-hajat aku. Tawassul lagu tu harus dalam Islam. Tak ada apa. Nampak tak? Tu ada pun kalau kita tawassul dengan pangkat Nabi ke dengan gapo, kita kira kata benda tu adalah rank adalah agama. Buat apa? Kerana benda tu tidak ada nas, tidak ada dalil yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja balah tu. Dalil hak besar sekali sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala riwayat dalam kitab Al-Istisqa. Riwayat lagu mana? Kisahnya adanya jadi berlaku kemarau. Berlaku kemarau di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makna kata masa Umar jadi pemerintah, makna jadi khalifah zaman itu. Jadi pemerintah zaman itu. Lalu hadis ni dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dia kata lagu mana? Doa, rupa doa tawassul hak sahabat tadi itu tinggal lepas daripada Nabi tu wafat. Sahabat tu tinggal. Sahabat tinggal tawassul dengan Nabi lepas daripada Nabi itu wafat. Mana ia tak tawassul dengan pangkat Nabi, tak ada tawassul dengan kebesaran Nabi, kemegahan Nabi, diri Nabi, zatin Nabi, ia tak ada tawassul dengan hak tu. Pada mau kata apa salah di mananya kita nak buat lagu tu? Ya gini cara nak faham agama, ya kena ada suruh. Kita tak boleh buat pandai-pandai. Ingat nah, orang Islam tak boleh buat pandai-pandai dalam urusan agama. Tak boleh buat pandai-pandai dalam urusan agama sehingga dapat izin ni barulah kita boleh buat kerja. Ada pun orang hak bukan di atas dasar ahli sunnati wal jamaah, ia boleh buat pandai-pandai dalam urusan agama. Ikut yang nak buat lagu mana, dia kira asalkan molek aku boleh buat, aku nak buat. Tu dia kira kok tu. Kita orang ahli sunnati wal jamaah, orang mazhab salah ni dak. Kita tak boleh nak buat gapo-gapo dalam urusan agama, malaikat kena dapat izin ni dulu daripada syarak baru kita boleh buat. Pak kita kira tengok, kita orang awal ni kalau dia mau main pandai-pandai dalam urusan kita ni, kita berasa tak apa, kedak kan kita rasa mujur kan, kita berasa gembira kan lagu mana? Tanya kita sendiri. Kita jadi tok imam masjid ni, orang pandai-pandai mai jadi tok imam di masjid kita dengan tak izin daripada kita. Kita nak berasa gano? Jadi gano kita jadi tok imam, kita baca surah sedap, kita gitu, kita gini. Kita kata orang PC tu orang budi pekerti baik, kata baik. Walaupun mana kata salah gapo jadi tok imam, dia baca Quran, ya gitu, ya gini. Memanglah, tetapi ini tepat orang. Kita kena minta izin tu daripada tok imam walaupun dia umur banyak ke tua ke lagu mana, walaupun kita sedap sekarang menjadi qari hak negara pun tak boleh nak minta izin pada dia dulu. Gitu kah? Tak bukan lagu tu undai-undai. Kalau kata bukan lagu tu cara ayat di kampung mana? Kata bukan lagu tu.
negara mana, negeri mana. Cara ya, tak ada lah tu. Bagaimanakah dalam urusan din, urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak kena dapat izin daripada dia. Akulah aku nak buat asal kebaikan ke sudah. Samanya hak ni tu. Ni tepat yang tak sama di antara mana? Tak sama di antara kita orang mazhab salah yang berjuruh nak ikut jalan dan jalan ni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sekatkan diri kita tak boleh nak buat kerja gapo-gapo malaikat turut izin. Mereka ni dak amba boleh buat apa hak amba nak buat asalkan benda tu baik. Dia mau nak izin tak izin hak tu suku kira. Sama tak tu? Kalau kata sama, kita cuba cek akal kita semula. Tapi kalau kata orang Islam kita tetap sama belaka. Dua tu pakai ittifaq kata tak sama belaka. Dengan sebab itu Sayyidina Umar ni dia kata Allahumma kunna idza ajdadna sa'alna binabiyyina. Ya Allah ya Tuhan aku, didapati puak kami. Ni ijma'is sahabah ni. Kunna ni makna ijma' para sahabat. Ingat kalau baca dalam hadis tu, didapati puak kami ni apabila jadi kemara sa'alnaka binabiyyika. Kami mintakan doa kepadamu ya Allah dengan nabi kami. Dengan nabi kami makna kata nabi tolong doa kepada kami. Nabi tolong semaya al-istisqa sampai kan nabi akak tangan tinggi. Jelah tu rupa tu. Mana kata nabi jadi tu ime. Herat tu nabi jadi tu ime semaya minta hujah. Semaya minta hujah. Puak kami dolek belakang. Gitulah tiap-tiap kali apabila mari kemara, gitulah amalan kami. Buat lagu tu lah, mana-mana bawa lah tu. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, tak ada pia buat kerja lagu tu lepas pada tu. Dipanggil siapa nama? Dipanggilnya Abbas mari. Abbas tu pak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, "Qum ya Abbas." Berdiri olehmu ya Abbas, fada'ullaha lana. Berdoalah engkau ya Abbas kepada puak kita. Makna kata mereka ini tawassul dengan doa, bukan dengan pangkat. Sebab pangkat Nabi ni walaupun ia mati pun ada pangkat. Kebesaran, kemegahan Nabi, ia mati pun dah jadi Nabi situ. Malaikat di sisi ahli kalam setengah-setengah daripadanya, ia kata pangkat, kerasulan, kenabian ni ini arat. Arat ni tak kekal dua masa sebab tu Nabi apabila mati jadi orang biasa. Rasul apabila mati jadi orang biasa. Hak apa? Kerana pangkat ni orang panggil arat yang tak kekal dua masa. Heran tu. Ni meloyak kata jauh sangat cara pahaman di antara pahaman ahlul kalam dengan ahlus sunnati wal jamaah yang duduk di atas bantasan ahli hadis. Setengah daripadanya, bukan semua, tapi hak tu guru juga tu. Guru juga lagu tu. Nampak tu tak? Kemudian apabila mereka itu sahabat ni ataupun salafus salih ni tinggal tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas daripada kewafatan Nabi kita alaihi salatu wasallam, maka bagaimanakah akal kita nak terima kata mereka itu seru Nabi sedangkan Nabi itu mati supaya Nabi itu boleh selamatkan dia daripada balaptaka, daripada kesusahan, daripada kespektan, daripada kedahsyatan. Orang panggil istirasah dengan Nabi lepas dah Nabi itu wafat. Sekadar tawassul ni pun dia tinggal, dia tak buat kerja. Nak ayat atas sahabat ni, orang gunakan akal fikiran. Orang salafus salih adalah orang yang cermalang dalam masalah pahaman. Dengan sebab itu kita tengoklah mereka, kerana mereka orang duduk dengan Nabi, tahu maksud Nabi lagu mana. Mereka yang duduk dengan masa Quran turun di atas Nabi, dia tahu kata Quran tu maksud lagu mana. Betul tak? Kemudian kalau orang hujah kata ada satu ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalaulah buat kamu itu ada zalim terhadap diri, maka mung tu nak pergi jumpa dengan Nabi. Mung tu nak pergi jumpa dengan Nabi, memintalah daripada Nabi tadi itu, suruh Nabi itu minta ampun kepada mung, nescaya Allah Taala akan ampun bagi mung. Ayat ni umum, bukan masa hidup saja, masa mati pun supaya ayat ni mati dengan hidup sama. Ya hujah gitu.
Banyak care daripada tokoh-tokoh yang nak seru lain daripada Allah Ta'ala, nak seru Nabi, seru malaikat, seru tu, seru ni. Ya hujah lagu tu. Lalu kita sebagai orang sunnah ni, orang mazhab salah ni, kita nak faham lagu mana? Kita takammil ayat. Dia bersempurna ayat sikit. Heret mai lagi. Ayat tu, ayat lek belakang tu kata mana? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, tak jadi beriman seorang dengan cara sempurna malaikat jadikan engkau ya Rasulullah. Tuhan kata ni. Mana kata Tuhan tadi royak kata tak akan sempurna, tak jadi beriman orang tu, malaikat jadikanmu ya Rasulullah sebagai hakim. Sebagai hakim, orang buat keputusan. Ada masalah berlaku gapo-gapo, munglah orang sebagai hakim yang nak memutuskan keputusan lagu mana. Apabila memutuskan putusan, orang beriman tadi itu jangan ada dalam hati benda-benda yang jadi panas ke, tak seterima ke, tak boleh nak gapo apa yang kata nak terima ajaran hak dihukumkan oleh Nabi ke, jangan lagu tu. Soal, kalaulah ayat depan tadi itu mati dengan hidup tu sama, ayat ni mati dengan hidup sama juga, tak boleh nak kata. Kalaulah ayat ni mati dengan hidup sama juga, kenapa orang akad khalifah Abu Bakar jadi khalifah lepas pada Nabi? Apa tak tanya Nabi? Apa tak jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim lepas dia mati? Supaya hidup dengan mati sama. Ni hujah kita, hujah mazhab salah kita ni lebih gagah, lebih teguh. Kerana ayat tadi itu ayat muhkam yang tak kuasa mereka mana-mana yang nak mengkosekkan ayat kata faham gini. Tak, dia kena faham mengikut Tuhan. Tuhan naklah ni, fahamlah ni. Al-istighasah ni, istighasah ni orang duk minta tu lah, duk minta lala ni, duk pesen kata alat-alat orang-orang barat ni duk hantar mari dalam rupa orang Islam ni seru lain pada Allah Ta'ala, supaya dia tahu kata apabila umat Islam ni seru lain pada Allah Ta'ala, maka cerak tidak ada hari mengatasi dia. Dia tahu mereka ini dia kaji tu baik. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke ziarah kubur dia takwi mula-mula. Supaya nak jaganya iman seseorang sahabat tadi itu, hak ia tepa, ia tarbiyah tu nak jadi Islamiah, imaniah sungguh. Ada mau kata pergi kubur jadi gano kita tak ada i'tikad puas di kubur tu boleh beri bekah, beri mudarat, beri manfaat. Nabi tak tahu kan benda dah tu. Nabi tak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu sampai kaya sekatkan sahabat. Sahabat pun tak ada i'tikad kata digi di kubur tadi tu, kubur tu boleh menjadikan beri mudarat, beri manfaat, menjadi menghidup mati merezeki. Sahabat tak ada i'tikad lah tu. Nak royak kata seru lain daripada Allah tadi itu gapo nama? Adalah menyengutu Allah Ta'ala. In tada'uhum, Tuhan kata in tada'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau mu seru dia tak dengar. Seru emang. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau dia dengar, dia tak boleh nak wih gapo. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Tengok. Hari kiamat esok hamba seru lain daripada Allah, daripada tok wali, daripada gapo nama, lepas daripada bala petaka tu lain daripada Allah Taala. Hari akhirat esok, hari kiamat esok, mereka itu pelepah diri daripada mung tu berlakukan wa yaumal qiyamat yakfuruna bi syirkikum, dengan syirik kamu. Tuhan menamakan orang seru lain pada Allah Taala tu syirik. Tak kita buat mudah. Oh, tak kenal makna syirik, tak reti mula lagi. Setengah-setengah daripada manusia tu kan. Reti mula tu reti hak Tuhan, kalau tak reti hak dia. Kalau tak reti hak dia, tak ada gapo, sebab kita tak ada sakut pun dengan dia. Tapi kalau kita tak reti hak Tuhan, kita salah dengan Tuhan, kita sakut paut dengan Tuhan. Kita kena faham sini dah. Kalau gitu al-istighasah ni menutup pertolongan. Orang panggil talabul ghaus, minta pertolongan. Minta pertolongan lagu mana? Wa huwa izalatus syiddah. Minta pertolongan nak perkara yang jadi kesukaran, kesusahan, kepayahan, lepas daripada dia. Nak lepas daripada dia. Hak tu makna al-istighasah. Ya Rasulullah, selamatlah aku daripada kacauan ni. Sedangkan Nabi mati. Itu rupa istighasah.
Ya dok kena kepung demo ke lagu mana ke, dok kena wak kena demo ke kaca demo ke, nak rapah harta dia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nampak tu tak? Arif ni tolonglah kami, tolonglah kami. Lagu tu panggil syirkun akbar. Supaya kita dak dengar naksik tu kan sedap kalau dak dengar Allah Allah arifna ya Rasulullah tu. Itu adalah ciri-ciri membawa kepada jatuh seseorang daripada tauhidul khalis. Nampak dengar sedap salah gapo duk dalam tudah. Syirik tu duk dalam tudah. Subhanallah. Sebab tu kita sebagai umat Islam jangan terpedaya. Hari ni banyak orang nak menjadikan kita sebagai mangsa. Kita sebagai mangsa. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena reti lah. We faham lah, jaga diri masing-masing lah. Ngaji tu jaga diri masing-masing. Orang panggil kata al-istirasah ni kita menutup ti. Kita tutup. Kalau makna bahasa siapa rauqa, kita tutup, kita nok. Dengan makna kita tutup daripada perkara yang kita seru tadi itu, bukan makna tawassul. Tawassul seru Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni seru perkara lain pada Allah Ta'ala, sedangkan perkara tu yang ghaib. Lepas tu nak lepas dia daripada bala petaka. Seumpama saya duk misal kata orang lemah air, ya seru lain daripada Allah. Seumpama as-sabaiyah duk seru, ya Husain, ya Husain. Ya apa nama? Ya Zahra, ya Zahra. Tu biasa tu. Rupa lagu tu di sisi agama dia, di sisi mazhab dia, jalannya dia tak apa, tapi di sisi ahlul Islam, ahlul Quran, ahlus sunnati wal jamaah, Islam safi, hak bersih sungguh, tak boleh sebab Tuhan larang. Kena dengarlah Tuhan, tak usah dengar orang lain. Tuhan kita kena dengar. Nampak tu tak? Dengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana nak heret kita dengar Tuhan, kita dengar dia. Hak mana tak usah dengar Tuhan, tak usah dengar. Dan apabila tutup oleh hamba, oleh seorang manusia lain daripada Allah Ta'ala akan perkara yang manusia itu tak kuasa di atas hak kita minta daripadanya malaikat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya orang itu telah berlaku menyengutu Allah Ta'ala pada ibadat. Faham dah tu? Makna kita seru makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makhluk tu perkara tu gaib daripada kita. Kemudian kita seru makhluk tu, kita yakin kita makhluk ni tak boleh buat pada hakikatnya. Pada hakikatnya tak boleh buat. Lagu mana? Minta suh wisia daripada penyakit. Minta lepas daripada bala petaka. Hijab dia ni, hijab Allah Ta'ala. Pakai lagi minta pada makhluk. Kerana syaitan itu telah tipu dia. Maka orang awak kerja lagu tu lagi minta pada mana-mana pihak pun ikutlah. Orang ni adalah orang menyengutu Allah Ta'ala pada masalah al-ibadah. Lain kalulah kita minta tolong sahaja kita, hak di depan kita, hak tu buka ruang. Allah Ta'ala buka ruang kepada kita. Kita minta tolong sahaja kita tak penat. Suruh akidkan kita. Tak apa. Benda tadi tu Tuhan izin. Pagano hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak tu nak ayat kata kena dengar Tuhan. Sebab tu satu hari orang musyrikun mari royak kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun duduk dia satu hari tu, dia mari duduk tepi. Kita tak kosek demo kosek kita. Ya gitu ya. Orang kita je balas tu. Lalu dia tanya, bahawa depan Nabi tu ada perkara jadi bangkai. Mapuhlah tak kecil azakumullah. Lalu ia tanya Nabi Muhammad, siapa dia memapuhkan tu, menghabiskan nyawa menatai tu ya Muhammad? Nabi kata Allah. Allah Ta'ala yang mematikan. Lepas tu dia pusing akal dia. Dia kata benda ni Allah Ta'ala mapuh. Makna seolah kata Allah Ta'ala lah yang mencabutkan nyawa dia. Makna sebab mati itu Tuhan mematikan. Kenapa? Tuhan mematikan dengan sebab gapo-gapo, makna kata berlaku kan mati. Tak kira dalam agama Muhammad. Dia kata tak kira dalam agama Muhammad tak boleh makan benda bangkai. Tak dia pusing akal, tengok akal dia pusing akal. Nabi kata, tak boleh akal.
hurrimat alaikumul maitatu. Allah Ta'ala haramkan di atas kita sebagai umat Islam makan bangkai, tak boleh. Nabi Muhammad kata ya tak boleh makan. Lalu dia tanya pula Nabi Muhammad ni, pusing akal. Tengok ni akal pada situ tu ada zaman dulu lagi, bukan baru-baru akal pada situ tu. Kalau kita sembelih binatang tu nak ke ni, kita sembelih, ya mapuh juga, mana habis roh dia juga. Kenapakah kita sembelih boleh makan sedangkan sama-sama tak ada nyawa belaka, ya kata. Nampak kena agak cara dia dah. Hak ni boleh makan, hak ni tak boleh makan. Hak ni Tuhan memapuhkan, hak ni kita memapuhkan, dia kata. Kecak itulah mudah-mudah. Sama-sama tak ada roh belaka. Hak ni kita boleh makan sebab kita buat. Hak ni Tuhan, hak ni tak boleh makan sebab Tuhan memati. Mana kata benar kita, mengatasi kita, hebat kita pada Tuhan, ya kata. Nabi senyap. Nabi senyap. Duk dia. Jadi ya hujah mari kalau kita kira dengan otak kita dah. Hak Tuhan mematikan tak boleh makan, jadi bangkai. Hak manusia mematikan, menghabis nyawa kan, sembelih maksudnya boleh makan. Nampak tak? Bagi akal hak biasa kata tak ada tak rak mana tu, nampak. Nampak tu tak? Kena ya hujah. Salah gitu. Sebab tu orang tak ngaji pesing wahyu Quran ini, ya pusat-putar balik kata gitu. Lalu Nabi senyap. Nabi Muhammad senyap. Lalu Nabi Muhammad dengar senyap duk dia serta wahyu Tuhan sampai dia. Hujah pasal tu Tuhan kata nah, wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya Tuhan ayat atas sesungguhnya syaitan tadi itu membisik-bisikkan hujah-hujah dia kepada ketua-ketua dia, puak-puak ahli dia, supaya mereka itu membantah terhadap kamu, terhadap engkau ya Rasulullah. Terhadap engkau, wa in tuti' wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim, kepada kekasih dia. Kekasih dia tu liyujadilukum, supaya mereka itu membantahkanmu ya Rasulullah. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau mugi pakai cara mikir hak Yahurai saat ni tu, nascaya mung tadi itu jadi supaya dia. Sebab itulah kita kena faham. Kata lagu mana? Faham kata perbuatan hak kita nak buat, kita kena dengar Tuhan. Hak mana halal, hak mana haram. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kita kena dengar Tuhan. Bukan mana kata kita duk gamuk sendiri. Kalau pergi dengan akal supaya saat ni. Itulah sir, orang panggil apa? Rusia agama Islam kita. Kalaulah kita buatnya menyungutu Allah Ta'ala, kalau kita buat menyungutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syirik itu sebab yang membatalkan akan amalan kita. Kalau kita buat syirik, batal biar amalan kita. Walaupun kita buat haji beratus kali pun, misal kata saja, hampa saja-saja, tak ada pedah ke apa. Sebab Nabi kata, sebab Allah Ta'ala kata pada Nabi dia, kata kan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah ni Tuhan nak rakyat terhadap hak Nabi, nak buat misal kepada kita sebagai umat Islam. Kata kalau setara Nabi, sebenarnya benda ni tak berlaku pun dengan Nabi, yang panggil fardul muhal. Nak misal perkara yang tak boleh jadi. Tetapi kalulah sekali pun pangkat Nabi buat kerja lagu ni, la yahbatanna amaluk, nascaya batalkan amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan mu akan masuk dalam golongan orang yang rugi. Tak kita duk kacau lah mana dah. Arisna ya Rasulullah, arisna ya begitu, arisna ya megani, kacau apa? Tak padai lagi arisna ya Allah, tak ada. Tuhan kata alaisallahu bikafin abdah, tak cukup pi lagi ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kira. Perkara ni Allah Ta'ala mengkhitabkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua bagi segala-gala. Sayyidul khalq, mana ketua segala-gala. Dan sebesar-besar orang yang bawanya iman dan tauhid kepada ini alam. Tak ada dah nak tinggi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara ni.
Tuhan janji. Kalau mung ya Rasulullah menyutu akan daku, la yahbatanna amaluk. Nescaya amalan mung itu habis licin. Pak kita tak berasa sayang terhadap amalan kita. Tak apa, kita nak kiri sekali dengan guru kita. Kiri sekali dengan orang yang kita kenal. Belaklah lagu mana. Walaupun Quran nak kata lagu mana, orang duk lahuk lagu mana, tak say, aku tak say. Aku nak pesen ni. Kira tak dah. Kita kira molek supaya kita tadi itu tak jadi salah faham. Maka kita ni lebih utama bahawa fuak kita ni manusia ni beriman ni lebih utama kena takut dan jaga daripada jatuh pada penyengutu Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana syaitan dia pandai cara nak tipukan kita, nak bagi kita itu habis amalan dan masuk ngakak sekali dengan dia. Syaitan nak bagi kita masuk ngakak sekali dengan dia. Sebab tu dia hujah kepada kita gitu, hujah pada kita gini sampai kita tak berasa nak turut Tuhan, tak berasa nak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak berasa nak turut orang nak mengajak turut Nabi, turut Tuhan, tak berasa nak turut. Sebab wali-wali syaitan ini adalah dia sungguh dalam masalah wak kerja. Kita Auliaur Rahman nak sungguh juga dalam masalah wak kerja, sebarkan ajaran yang benar kepada umat manusia sekadar mana kita ada mampu, ada kuasa. Lagi, wak lagi. Kalau kita boleh dengar kuasa nak sebar lagu mana, lagi. Ada tenaga, ada kekuatan, ada akal fikir, ada harta benda, adanya gapo, kebolehan, kemaju, lah, tak ada masalah. Untuk akaknya lambang syiar agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka jagalah kita, jangan sama sekali kita berlaku perkara-perkara tersebut tadi.